ke kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Bancian, 3 proses yang selalu kadang-kadang itu membolehkan sehingga rakyat Malaysia yang ada di situ diiktiraf ataupun tidak diiktiraf sebagai warga negara. Dan ada kelainan dia dengan Tanah Semenanjung. Kerana kita di situ berhubung kait dengan proses yang ada, iaitu yang saya nyatakan bila Datuk Speaker nyatakan perundangan. Ya, bila lihat menteri boleh berbahas tapi tidak ada yang boleh menyekat, tak apa, tak jadi masalah. Jadi ini saya tanya sikit tentang undang-undang yang ada ini. Pertama, kalau kita melihat proses dia saja, ya, kena kita di parlimen ini ialah untuk menggubal undang-undang, memperbaiki undang-undang. Saya tidak ada masalah, kena kita nak be very progressive dari segi perundangan supaya kita perbetulkan. Jangan yang tak berhak mendapat hak. Jangan yang berhak tak dapat hak. Ada di kawasan saya, di Semporna, 6 orang adik-beradik. 5 orang ada dia punya IC dia. Tapi 1 orang tak ada dia punya keterangan, tak tahu pasal apa sebab sebenarnya oleh kena kemungkinan pentadbiran jabatan pendaftaran yang ada. Dan saya berharap usaha ini akan bukan hanya membabitkan dari segi pematuhan undang-undang. Datuk Speaker, 161E kurungan 2. No amendment shall be made to the constitutions without the concurrence of the Yang di-Pertuan Negeri of Sabah or Sarawak or each of the state of Sabah and Sarawak concerned. Dan itu perlembagaan. Datuk Speaker dah tanya tadi, itu peraturan standing order. Ikut peraturan. Oh, peraturan. Jadi saya ingat kita perlembagaan ini satu perkara yang the supreme. In Malaysia, the supreme is the constitution. Bukannya kabinet, bukannya eksekutif yang ada. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada konsen. Pasal di sini disebutkan tentang bahawa no amendment shall be made to the constitution without the concurrence of the Yang di-Pertuan Negeri of the state. Itu yang saya tanya. Satu bab yang saya nakkan supaya perkara ini perlu kita ikut peraturan. Ada pindaan. Kita tak ada halangan untuk menyokong pindaan dilakukan. Tapi dari segi perundangan yang ada, saya tak mau nanti hari ini undang-undang negara kita we bypass the law. Ya, MS63, Perjanjian 63. Saya tak mau nanti besok pula Perjanjian 63 the Federal Cabinet decided you amend that without consultation of the state government, whether Dewan Undangan Negeri, TYT doesn't have the right, the Chief Minister doesn't have the right, but the State Assembly. Dan saya ketua pembangkang di negeri ini. Dan ini yang saya nakkan supaya soalkan tentang perkara ini untuk membolehkan supaya perkara ini dapat kita perbaiki dari segi perjalanan penggubalan undang-undang di parlimen. It's not being political. I don't have any political motive. Yang penting kepada kita be progressive. Kalau untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara kita, kita akan sokong. Tak jadi masalah. Saya setuju dengan segambut tentang gender. Perkara gender ini penting. Kita tak boleh berdasarkan oleh kerana undang-undang yang ada cuma bila ibunya ataupun suaminya. How can a woman be pregnant without the husband? Macam mana kita nak iktiraf? Tapi kadang-kadang teknologi AI yang baru ni ada implant. Tapi macam mana kita nak pastikan supaya the detail part of it, we have to be very meticulous. Supaya kita tak mau nanti perkara-perkara seperti yang berlaku illegal. Saya ni digelar PTI. Isu di Sabah. Kadang-kadang itu. Mak saya orang Tidung. Mak dia. The mother is a Tidung. Tun Sakaran punya mak Tidung. Kalau Islam Tidung. Kalau Kristian Murut. You know, but yet, lempar macam-macam fitnah. Dilahirkanlah di sini, lahirkan macam-macam. Timbalan Menteri Pertahanan jadi PTI. Bekas Menteri Kanan jadi PTI. Macam mana? That's why I ask Menteri tadi tu, MM13, burung-burung, bancian. What does it mean? Pentadbiran. You have to make sure that pentadbiran jabatan-jabatan yang terbabit tentang perkara ini penting. Kita tidak mahu melihat penyelewengan berlaku. Ya, oleh kerana ada interest di antara mana-mana pihak. Yang penting berhak. Kalau seumpama itu anak ini dilahirkan, contohnya seperti ada isu tentang Palau di Sabah. Stateless kids yang ada.
Stateless kids ini daripada semenjak sebelum negara kita merdeka. Dah ada di Sabah itu. Dia ni dilahirkan. Palau ini kalau anda bahasa, palaut. Orang laut. Tapi we cannot synchronize that supaya nama dia orang laut. Banyak orang laut. Dari Indonesia, dari Filipina, taklah boleh semuanya kita rangkumkan, bundle it together as if this is the seafarer. But dia dah berada di situ sebelum pun merdeka. Sebelum kita membentuk Malaysia. Daripada 14 berapa tahun dah ada di situ. Dilahirkan di boat, perahu. They don't go to the mainland. Tak ada registration, tak ada surat nikah dia. This is way yang penting kepada kita. Contohnya, kalau di kawasan bagi Muslim tak jadi masalah. Kena bilang kad nikah mesti ada tauliah dia. Tapi bagi pedalaman, kumpulan dusun, kedasan, ini kita dapati di Keningau. Banyak orang murut. Pasal itu, bila saya jadi ketua menteri, saya lakukan sesuatu perubahan yang tak pernah dilakukan. Mobile registration. Mantan Ketua Hakim Negara, Tun Richard Melanjung, I organize dengan Chief Minister. Dia babitkan. Dan saya ingat Pago pun waktu itu bantu. Masa itu dia Menteri Dalam Negeri ke apakah. Untuk membolehkan supaya kita register asalkan dia layak. Waktu itu. Supaya kita tak mau dinaik, anak-anak kita tak boleh masuk universiti, tak boleh masuk sekolah. Bayangkan, saya sebutkan, anak di Sempurna ini. 6 orang. Yang 5 orang tu masuk universiti yang lain. Yang satu ni tak boleh. Pasal apa? It must be very thorough. I went there, I asked, I said, please, can you process this? Oh, bukan main, sampai sekarang tak dapat. Baru-baru ini saya bagi anugerah, dia form 6. Dia anugerah bagi bantuan sikit, rupanya tak boleh melanjutkan sampai ke universiti. But these are local boys. Jadi saya harap dari segi pentadbiran dia, saya merayu kepada yang berhormat tentang perkara ini kerana ini agak dekat dengan jiwa rakyat Malaysia yang berada di Sabah. Saya mohon pengesahan agar jaminan dapat diberikan tentang perkara-perkara yang saya sebutkan berhubung kait dengan kewarganegaraan ini, dan saya setuju dengan gender perkara itu. Yang berhormat segambut, that is very important, cannot be biased. Di dunia kita bias, nak kerja mesti ada wanita, nak kerja mesti ada lelaki. It must be irrespective whether they are foreigners, husband, whether they are women, the wife is foreigners, make sure that the children must have the right to become warga negara di negara kita. Tapi bab 1 saya nak teliti automatik. Ini perlembagaan. Artikel 1 lagi. 14 automatik ni. Yang ni saya bimbang Datuk Yang Berhormat Menteri, kadang-kadang bila kelahiran subject to Article 18 and any married woman whose husband is a citizen is entitled. Ini yang dah saya sebutkan tadi. Tapi kelahiran secara automatik, kadang-kadang kita tak tahu. Anak-anak datang di situ dilahirkan. Tak tahu dari Jerman ke, daripada Amerika ke, do they have the right just because they are born there? Unless they are after independent, before independent, that is different story. Jadi saya tekankan tentang minta supaya jaminan daripada Yang Berhormat Menteri supaya proses yang ada ini mematuhi perlembagaan negara kita. Satu bab, dan yang satu bab tadi stateless kids, stateless people yang ada, Palau itu juga merupakan di antara masyarakat yang mempunyai hak. Mungkin bukan lagi menjadi kebimbangan dalam gelanggang politik ni, kita nafikan tak ada sekolah mereka, tak ada kerja. They cannot have access to health. They cannot have access to education. Dan kita boleh bawa segala pekerja daripada luar negara, Bangladesh lah, daripada India. They are here for more than 60 years as a labor force. If we are able to tap them dengan izin, masyarakat tenaga buruh yang ada, bukan mungkin oleh kena ada IC dokumen yang ada. Dulu kita nak bagi masa kerajaan dulu, saya ingat PSS. Nak bagi, kita PSS. Sila gulung. Saya minta supaya tangguhkan sementara sehingga kita dapat bawa itu menjadi satu perkara. Bukan tidak ada usaha, tapi saya Yang Berhormat Datuk Speaker, saya merayu sungguh supaya apa yang telah sebutkan ini akan mendapat perhatian daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat Sempurna. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Pago. Terima kasih Yang Di-Pertua
Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, kewarganegaraan adalah anugerah yang tertinggi negara dan ia tidak boleh diberikan secara sewenang-wenangnya. Perlembagaan Persekutuan meletakkan syarat-syarat yang ketat untuk melayakkan seseorang individu menjadi warga negara Malaysia. Pada masa yang sama, dasar mengenai kewarganegaraan juga mestilah mengambil kira hak-hak yang sah bagi setiap individu, terutamanya golongan wanita dan kanak-kanak. Justru saya menyambut baik pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan ini yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada kanak-kanak yang lahir di luar negara yang ibunya pada masa kelahirannya merupakan seorang warga negara Malaysia. Dan pindaan ini, Tuan Yang Pertua, adalah selaras dengan Manifesto Perikatan Nasional pada PRU yang ke-15. Saya juga bersetuju dengan pindaan yang memberikan hak kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang kepada anak-anak dalam kategori ini hanya untuk satu generasi sahaja. Dan bagi saya ini adalah suatu mekanisme kawalan yang penting untuk memastikan kelonggaran kepada hak kewarganegaraan yang diberikan melalui pindaan perlembagaan ini tidak disalahgunakan. Saya percaya kita sebagai rakyat Malaysia yang setia kepada negara tidak mahu suatu masa nanti wujud suatu generasi warga negara Malaysia yang melaksanakan hak-hak sebagai warga negara termasuk hak untuk mengundi dalam pilihan raya tetapi seumur hidupnya tinggal di luar negara dan tidak menumpahkan taat setianya kepada Malaysia. Saya juga ingin menyentuh pindaan bahagian kedua jadual kedua Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan hanya kanak-kanak yang lahir dalam persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya seorang warga negara pada masa kelahirannya layak untuk mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Dengan pindaan yang dicadang ini, anak-anak yang ibu bapanya pada masa kelahirannya merupakan pemasyarakatan tetap tidak lagi layak untuk mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Dan saya berpandangan pindaan ini agak perlulah diteliti semula Yang Berhormat Menteri. Seperkara lagi lah mengenai penurunan had umur kewarganegaraan di bawah perkara 15A daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Saya tahu terdapat kes-kes permohonan di bawah perkara 15A yang mengambil masa yang agak lama untuk diproses. Oleh sebab itu, semasa saya menjadi Menteri Dalam Negeri, kita telah memperkenalkan suatu SOP khusus untuk mempercepatkan tempoh pemprosesan permohonan di bawah perkara 15A dan ini saya fikir adalah penting kerana ia melibatkan kanak-kanak dan jika berlaku kelewatan dalam pemprosesan permohonan maka terlepas peluang untuk memperoleh kewarganegaraan kerana mereka sudah pun melebihi had umur. Justru itu bagi pandangan saya secara pribadi umur 21 tahun yang sedia ini dalam perlembagaan agak wajar dikekalkan kecualilah jika pihak KDN dapat memberikan suatu jaminan bahawa semua permohonan di bawah perkara 15A diproses secara fast track dengan izin untuk mengelakkan permohonan yang layak terlepas peluang untuk mohon sebabkan penurunan had umur tadi. Tuan Yang Pertua, saya faham bahawa pindaan perlembagaan ini bertujuan untuk memperkemaskan lagi undang-undang kewarganegaraan. Namun masih terdapat beberapa kelompangan khususnya mengenai kebajikan kanak-kanak dan kaum wanita yang masih perlu diperbaiki. Saya dalam beberapa ketika yang lalu telah pun menemui banyak CSO badan-badan bukan kerajaan yang menyatakan rasa kebimbangan sekiranya pindaan perlembagaan ini diteruskan tanpa mengambil kira kepentingan kanak-kanak khasnya dan juga wanita. Saya fikir kalau sekiranya perlu maka mungkin perlulah
dirujukkan ke sebuah jawatan kuasa khas terlebih dahulu. Bagaimana yang saya fikir begitu sebelum dapat diluluskan supaya perkara-perkara yang saya bangkitkan ini dapat diteliti semula dan juga ditambah baik. Terima kasih, Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Pak Agong. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Aitam. Datuk Yang di-Pertua, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada pelajar dan guru SMKA Sultan Muhammad Melaka yang dipesan oleh Yang Berhormat Hang Tuah Jaya. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Menteri Dalam Negeri kerana telah membawa satu pindaan perlembagaan yang cukup penting bagi kita. Sebentar tadi kita telah menyaksikan kedua-dua pihak nampaknya kita serasi dalam soal ini. Kerana apa yang penting ialah semasa zaman COVID, kita dikejutkan dengan satu keputusan perintah mahkamah, iaitu mereka telah membuat satu perintah, iaitu kes warga negara wanita Malaysia yang melahirkan anak di luar. Mereka telah buat kontes di mahkamah dan akhirnya keputusan tamat daripada mahkamah ialah kewarganegaraan patut diberikan kepada wasiat ataupun anak kepada warga negara ini. Jadi apabila berdepan dengan situasi, saya masih ingat masa itu saya dalam kabinet dan kita berbincang dan masing-masing atas dasar menghormati dan hak saksama antara lelaki dan perempuan, kita kena melakukan sesuatu termasuk membuat konsultasi dengan Majlis Raja-Raja. Saya masih ingat lagi. Dan selepas kita telah bertukar kerajaan, saya nampak inisiatif ini diteruskan. Yang lebih baik ialah Yang Berhormat, saya kena yang baik itu saya kena puji Yang Berhormat, bukan kena Yang Berhormat kawan saya. Yang saya tahu, Yang Berhormat Menteri ini, dalam masa kita nak meminda, nak bawa rang undang-undang ke Parlimen ini, Yang Berhormat telah meluluskan banyak kes. Daripada yang tertunggak 17,203 kes, nampaknya 67% iaitu 11,465 telah diselesaikan di bawah perkara 15.2, 15A dan 19.1. Dan saya rasa ini adalah satu keputusan yang baik kerana melihatkan bagaimana komitmen yang telah diberikan oleh Menteri. Saya sendiri secara peribadi di tempat ini telah membangkitkan satu kes pada tahun lalu November. Ini adalah orang yang saya tersempak di Batu Pahat ketika saya menghadiri mesyuarat di pejabat daerah. Dia ini datang tengok muka, saya tengok muka dia pun pernah saya lihat. Dia menangis dalam muka surat pertama, akhbar. Saya tanya, kenapa anak ini tak pergi sekolah? Dia kata, belum dapat permit. Dan sebab itulah saya bangkit di sini pada November tahun lalu. Dan lalu saya telah berbincang dengan pihak menteri dalam sebulan lebih meneliti kes ini. Warga negara Malaysia terpaksa resign yang bekerja di Germany. Suami dia Indonesia, sekarang jadi orang Jerman. Dan kedua-dua adalah expatriate, terpaksa balik untuk melahirkan anak keduanya kerana apa yang dilalui itu sangat teruk. Kes pertama, adik ini Mia, nama dia Mia. Mia ni, dia balik ke sini tak boleh masuk sekolah. Dia menangis. Dan apabila ibunya menangis depan surat khabar, dia menjadi salah seorang jurucakap dalam Family Frontiers. Dan sebab itulah banyak lagi golongan profesional yang mereka memang mendahagakan kewarganegaraan untuk anaknya. Itu adalah keadilan yang diperjuangkan oleh mereka. Dan sebab itu saya kata, ini memberi satu kesaksamaan dari segi gender, baik pihak sini atau pihak sana, dan kita sepatut menyokong. Ini kes pertama. Anak adik dia kepada Mia ni dilahirkan di Malaysia tak ada isu. Tapi kakaknya. Tapi atas bantuan Yang Berhormat dengan menggunakan kuasa undang-undang lama yang ada, Yang Berhormat telah luluskan dan serahkan pada 18 Disember tahun lalu. Tahniah dan syabas Yang Berhormat. Orang yang menerima surat ni secara peribadi pagi ni beritahu saya kena ucapkan terima kasih kepada KDN kerana membuat keputusan dan anak dia dah bersekolah di sekolah kita. Dan kedua, pada hari yang sama juga dibawa satu kes rakan sebaya dia adalah seorang international company punya CEO di Malaysia. Dia dah bercerai. Anak dia seorang dilahirkan di mana? London. Jadi bercerai, anak nak serah siapa? Dia terpaksa dapatkan kewarganegaraan untuk dia. Namanya Rachel Ng. Juga telah mendapat selepas 3 bulan, iaitu Mac 2024.
Ini dua kes yang berjaya. Semasa saya membawa Esther pergi, ada seorang kawan lama saya, mungkin yang berhormat Pago berkenal, Datuk Dr. Singra Velu, iaitu doktor kepada almarhum Sultan Johor dulu. Dan dia ini sebenarnya ada pesanan sebelum dia mati. So bantu anak angkat dia. Kes Aru Kumal. Anak kepada adik perempuan dia yang duduk di India pada tahun 78 dilahirkan, tapi adik perempuan dia telah meninggal. Tahun 84 angkat ini sebagai anak angkat Aru Kumal. Dan selepas masuk sekolah di sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan masuk UTM, bayar kadar yang lebih tinggi, menjadi graduan UTM. Tapi baru saja minggu lalu telah mendapat kewarganegaraan. Bayangkan orang yang telah melalui sistem pendidikan kita terpaksa tunggu sampai umur 46. Dia pun ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana kalau kes ini tidak dibawa secara khusus kepada Yang Berhormat, KDM pun mungkin tidak faham. Jadi 3 kes yang berjaya, masing-masing suruh kita sampaikan salam terima kasih. Dan pada waktu yang sama, daripada berjaya ini saya ucapkan terima kasih. Saya rasa saya sokong 100% terhadap pindahan yang ini. Tapi dalam kes yang 5,738 yang belum berjaya, saya kena bagi pandangan dalam sini. Ini kes Lim Pei ni dari Banting. Dia ni adalah seorang banker HSBC. Suaminya juga banker dari Hong Kong. Dia lahirkan anak dia di UK dan sekarang bekerja di ibu pejabat HSBC dekat Hong Kong. Jadi sejak dilahirkan anak ini pada 13 September, Disember dia daftar dekat pejabat konsulat. Tapi baru-baru ni terima surat ditolak. Tapi dia tanya saya, boleh tak kamu beritahu saya apa sebab saya ditolak? Sebab tu saya kata, saya akur dengan keputusan kerajaan kata kita tak buat secara retrospektif. Okey. Tetapi kalau kes ini 5,738 yang terkandas, apakah tindakan untuk membantu mereka? Satu saja. Daripada feedback yang kita dapat, kes ni sekurang-kurangnya kita beritahu dia apa sebab mereka gagal. Dan dari situlah apakah kerja yang boleh dilakukan supaya dia boleh memohon proses apa yang perlu dilalui. Saya berharap Yang Berhormat ini adalah demi kebaikan. Kalau Yang Berhormat dah selesaikan 67%, yang tak layak tu saya faham boleh tolak. Tapi kalau kes yang genuine seperti Esther pernah lalui, Rachel, setiap kali terima surat ditolak menangis. Tak ada cara lain sebab dia tak tahu sebab anak ditolak. Jadi sudah tentunya perlu wujud satu SOP. Untuk perkara 15A, 19.1, saya rasa SOP ini kena jelas untuk membantu mereka yang masih mendahagakan kewarganegaraan. Dan saya nampak dalam kes ini, ya betul, tidak retrospektif, tapi ada tindakan terhadap kes-kes yang sebelum undang-undang pindahan ini berkuasa. Saya berkuat kuasa, sebab tu saya minta Menteri melihat perkara ini. Dan satu perkara lagi, saya minta supaya SOP itu dapat kita dedahkan dengan lebih jelas. Dan apabila usia 21 tahun diturunkan kepada 18, saya berharap dia akan memberi satu impact positif, mempercepatkan isu, tapi kita tidak kompromis dari segi syarat-syarat dan penuhi. Jadi saya rasa kalau dulu lama sangat, kadang sampai menteri belum tengok file itu. Kadang kita buat rayuan pun dulu tak boleh sebab file tak sampai pada menteri. Sebab itulah saya minta supaya kita tengok balik. Saya mula dengan membantu kes kewarganegaraan pada usia 25 tahun. Bila saya jadi setiausaha bahagian, saya dah mula. Dah 30 tahun, inilah penat susah yang pernah dilalui oleh ibu-ibu dan mereka yang masih mendahagakan kewarganegaraan. Jadi secara kesimpulannya, saya menyokong pindahan ini. Saya anggap dia adalah sesuatu yang baik untuk Malaysia, dan saya juga sokong apabila Yang Berhormat sendiri mendengar pandangan daripada Family Frontiers dan lain-lain NGO, termasuk kanak-kanak terdampar. Kalau dulu ada pandangan yang berlainan sedikit, dan kerana rasa sayang kita punya caring attitude, kita telah melakukan sesuatu dan memberi jaminan. Saya juga sekali lagi merayu kepada Yang Berhormat dalam kes ini, sekiranya kita lihat mungkin tidak 100% sempurna,
Jaminan boleh diberi oleh kerajaan apabila terdapat sedikit yang masih ada peruntukan undang-undang belum lagi dapat selesaikan dengan lebih efektif. Sila kita bagi jaminan jelas. Jaminan supaya perkara ini dapat kita atasi satu persatu secara berperingkat. Kerana dengan cara ini, kita dapat menyempurnakan isu ini yang sudah lama tertangguh dan saya dengan ini menyokong 100% pindaan perlembagaan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Air Hitam. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Jelun. Datuk Speaker, boleh saya minta izin sekejap je, Datuk Speaker? Kalau boleh saya ingin memaklumkan bahawa ucap selamat datang kepada mantan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Tan Sri David Wong dan yang berada di Dewan ini. Sila Yang Berhormat. Tadi Yang Berhormat ada Jelun, ya? Yang Berhormat Jelun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas pembentangan RUU Pindaan Perlembagaan. Merujuk pindaan perlembagaan ini, Jelun berpendapat pemberian taraf kewarganegaraan kepada sesiapa sahaja yang berhak memohon kewarganegaraan hendaklah mengambil kira semua aspek yang memenuhi kehendak undang-undang negara kita. Jika kita mengambil sikap yang longgar dan bermudah-mudahan terhadap kewarganegaraan, maka ia boleh menjejaskan identiti, perpaduan dan kedaulatan negara untuk jangka masa panjang yang bakal diwarisi generasi masa hadapan untuk anak cucu kita nanti. Merujuk pasal 2 perkara 15A braket 3 Roman C dimasukkan perenggan baru iaitu bahawa dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Bila merujuk Akta Ibu 19-1C bahawa dia mempunyai pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu. Ada perbezaan dari sudut istilah yang digunakan. Mengapa tidak disekalikan atau disamakan, iaitu memadai? Persoalan saya, jika perkara 19-1C Akta itu menyebut pengetahuan yang memadai dalam bahasa Melayu dan perbezaan mencukupi dalam perkara 15A 3 tadi, apakah kayu ukur maksud mencukupi dalam bahasa Melayu? Jika dirujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, mencukupi bermaksud memadai. Adakah hanya pengetahuan yang mencukupi atau memadai bahasa Melayu sudah layak memohon kewarganegaraan? Saya mencadangkan frasa baru, iaitu bahawa dia memahami bahasa Melayu bagi menggantikan mencukupi bahasa Melayu. Pada saya ada bezanya antara tahu dan faham. Kalau seseorang itu tahu, mungkin dia tak faham. Tetapi kalau seseorang itu faham, sudah tentu dia tahu. Saya mencadangkan agar pemohon kewarganegaraan dipanggil terlebih dahulu oleh Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara untuk sesi ujian percakapan mengikut merit pemarkahan yang ditetapkan sebelum diluluskan permohonannya. Merujuk pasal 5 perkara 18 braket 1A yang menyentuh tentang tempoh 4 tahun untuk mengangkat sumpah. Persoalan saya, jika seseorang itu cukup umur 18 tahun dan dalam tempoh 48 bulan atau 4 tahun, seseorang itu mengalami keilatan kekal yang menghalangnya untuk mengangkat sumpah seperti dalam jadual 1, adakah ia terhenti menjadi warga negara? Jika seseorang cukup umur 18 tahun dan dalam tempoh 48 bulan seseorang itu meninggal dunia dan tidak sempat mengangkat sumpah seperti yang terkandung dalam jadual 1, adakah dia terhenti menjadi warga negara?
Persoalan yang berbangkit, apakah proses penyelesaian harta pusakanya oleh waris-waris? Kerana dalam sijil kematian juga harus dirujuk sijil kelahiran atau MyKad yang terkandung di dalamnya status warga negara. Merujuk pasal 10, pindaan jadual pertama, pindaan hanya merujuk kepada tajuk saja, iaitu pindaan kepada sumpah pelepasan, kesetiaan dan taat setia. Saya dapati kandungan lafaz sumpah tidak ada ruangan penyaksian. Ini saya rujuk di Perlembagaan Persekutuan jadual pertama. Persoalan saya, mengapa tiada ruangan tanda tangan pemohon dan pihak yang nak mengesahkan sumpah itu? Jika sumpah itu dilafazkan, apakah bukti pemohon telah melafazkan sumpahnya? Siapa yang akan memperakukan bahawa seseorang pemohon itu telah bersumpah? Sebab tidak ada penyaksian. Kita sedia maklum, setiap sumpah hendaklah ada penyaksian seperti di hadapan pensedia sumpah atau notari awam. Saya merujuk borang permohonan kewarganegaraan, borang C, yang dikeluarkan oleh JPN. Terdapat maklumat di bahagian H, akuan, disediakan ruangan tanda tangan dan cop jari pemohon dan tarikh. Borang C tersebut perlu ditandatangani di hadapan pendaftar kewarganegaraan berserta tarikh disahkan. Pindaan ini tidak ada ruangan pengesahan ataupun penyaksian. Merujuk pasal 11 pindaan kedua jadual kedua, meminda perkataan bapa dengan digantikan sekurang-kurangnya seorang ibu bapanya. Situasi yang berlaku sekarang ialah seseorang kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia hanya layak mendapat kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang jika bapanya adalah seorang warga negara Malaysia. Dengan pindaan ini membolehkan hak kewarganegaraan secara kuasa undang-undang bagi kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia jika salah seorang ibu atau bapa seorang warga negara Malaysia. Tahniah, dan ini saya sokong memberi hak kepada yang berhak. Meskipun pindaan ini mendatangkan kebaikan kepada pasangan ibu bapa untuk mendapatkan hak kewarganegaraan bagi anak-anak mereka, suatu perkara yang perlu diberikan perhatian ialah soal keturunan atau nasab. Keadaan ini boleh berlaku kepada pasangan Muslim yang berkahwin di luar Malaysia tidak memenuhi salah satu daripada rukun dan syarat sah nikah. Kemudian melahirkan anak tidak cukup tempoh 6 bulan. Kebiasaannya tempoh kelahiran yang normal ialah 9 bulan 10 hari. Jika anak itu lahir kurang daripada 6 bulan daripada tarikh perkahwinan mereka, maka anak itu tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya dan tak boleh dibinkan kepada bapa tersebut. Sebaliknya, bapa hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Bapa itu dipanggil bapa biologi walaupun itu adalah bapa kandung. Oleh itu, anak tersebut dipanggil anak luar nikah ataupun anak tak sah taraf. Jika wujud situasi begini, pemberian taraf kewarganegaraan kanak-kanak tersebut tak boleh diberikan secara kuasa undang-undang automatik. Sebaliknya, pasangan tersebut perlu membuat pengesahan nasab terlebih dahulu di Mahkamah Syariah. Selepas mendapat perintah Mahkamah Syariah, barulah kewarganegaraan kanak-kanak tersebut dibuat secara pendaftaran, bukan kuasa undang-undang. Dalam Islam, anak tak sah taraf tak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kematian kelahirannya atau kepada sesiapa yang mengaku menjadi bapa kepada anak tersebut. Status anak tak sah taraf ini telah pun diputuskan dalam Majlis Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia ke-57 pada 10 Jun 2003.
Soal nasab ini pula melibatkan penamaan, perkahwinan, kematian, pewarisan harta pusaka, hubungan mahram, pendidikan, bahkan keselamatan nyawa bayi tersebut jika berlaku kematian untuk dikebumikan. Semua ini berkait rapat dengan pemberian taraf kewarganegaraan kepada mereka untuk mendapat sijil kelahiran dan paikat. Akhirnya, Tuan Yang Dipertua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua yang akan memutuskan suatu keputusan yang sangat penting dan kepada kita yang berkuasa supaya beringat, ya, kerana salah percaturan dari sudut membuat satu keputusan, ia akan menjejaskan masa depan anak-anak yang dilahirkan, sama ada oleh pasangan yang sah perkahwinannya atau perkahwinan yang diragui perkahwinannya hanya semata-mata untuk mendapat taraf kewarganegaraan. Sekian, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Jerlun. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Keluang. Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk berbahas dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Akta Perlembagaan Pindaan 2024 yang ditunggu-tunggu segenap lapisan masyarakat di luar sana selepas bacaan pertama untuk Rang Undang-Undang ini dibuat pada 25 Mac 2024 tahun ini. Sesungguhnya, pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan memerlukan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat atau 148 kerusi dan ia membuktikan betapa bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan adalah amat penting bagi menjamin kedaulatan sesebuah negara. Pindaan ini menyaksikan pindaan terhadap perkara 18, 19, 23 dan 26 serta jadual pertama dan kedua ini yang telah dibawa libat urus di peringkat jawatan kuasa pilihan khas dengan 3 jawatan kuasa iaitu JKPK Wanita Kanak-Kanak dan Pembangunan Masyarakat, JKPK Keselamatan dan JKPK Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi telah meneliti RUU ini dengan 18 ahli jawatan kuasa telah bersetuju dengan rang undang-undang ini. Malah Majlis Raja-Raja juga telah memberikan perkenan untuk rang undang-undang ini dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Datuk Timbalan Speaker menyedari bahawa usaha keras yang dilakukan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bagi memastikan setiap permohonan bagi mendapatkan kewarganegaraan dilakukan mengikut prosedur undang-undang yang ditetapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih tidak terhingga daripada individu-individu yang telah berjaya mendapatkan taraf warga negara Malaysia melalui proses yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Syabas kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kerana beliau benar-benar membuktikan keseriusan ataupun walk the talk dengan izin dalam menyelesaikan masalah permohonan kewarganegaraan ini. Untuk makluman Datuk Timbalan Speaker dan juga ahli-ahli Yang Berhormat, antara kesemua bukan aduan tapi permohonan yang diajukan kepada pejabat saya, lebih 80% permohonan mendapatkan taraf warganegara yang diperoleh oleh pejabat saya dan dihantar kepada JPN dan KDN telah berjaya diselesaikan. Dan ini sebenarnya adalah janji Yang Berhormat Menteri untuk menyelesaikan masalah ini sebelum rang undang-undang ini dibentangkan. Jadi saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Namun saya ingin memohon Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan berhubung bilangan permohonan mendapatkan taraf warganegaraan daripada individu yang memegang taraf pemaustautin tetap atau kad pengenalan merah dan pemaustautin sementara atau kad pengenalan berwarna hijau yang memohon kerakyatan Malaysia dalam tempoh 5 tahun ini. Dan berapa peratus kelulusan diberikan dan juga peratus gagal mendapatkan kerakyatan. Datuk Timbalan Speaker, dalam keterujaan ramai pihak sekiranya pindaan RUU ini diluluskan,
Saya memohon kepada KDN supaya memastikan dan menyelesaikan sebanyak mungkin atau semua permohonan kewarganegaraan kes individu yang lahir di Malaysia tetapi mempunyai taraf PR kerana mereka ini tidak memegang kewarganegaraan lain dan hanya tahu Malaysia ini sajalah sebagai negara mereka. Ini kerana melalui pindaan RUU ini amat jelas bahawa anak-anak daripada individu, kedua-dua individu yang memegang taraf PR tidak lagi mendapatkan kewarganegaraan secara automatik ataupun kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Walaupun ibu bapa mereka yang memegang taraf PR lahir di Malaysia dan tidak memegang kewarganegaraan lain. Bagi saya perlu ada satu penyelesaian yang konkret dan tuntas. Dalam hal ini, dalam kita memberikan kerakyatan melalui kuat kuasa undang-undang dalam pindaan RUU ini. Keadilan juga perlu diberikan kepada individu-individu dalam golongan ini dan ia bertepatan dengan prinsip madani iaitu sendiri prinsip ihsan yang menjadi slogan kerajaan madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana jika isu ini tidak dapat diselesaikan, kerajaan akan dilihat gagal memberikan keadilan kepada golongan ini yang tidak mempunyai taraf kerakyatan negara lain dan mengakibatkan mereka menjadi stateless citizen dengan izin dalam satu-satunya negara yang mereka kenal dan lahir di dalamnya. Sehubungan itu, saya meminta jasa baik Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri di dalam Dewan Yang Mulia ini supaya memberikan keutamaan kepada kes-kes ini supaya mereka mendapat taraf warga negara yang diimpikan selepas lahir di negara ini. Poin terakhir, Datuk Timbalan Speaker, saya juga ingin sentuh isu kepada dengan izin foreign spouse. Pujian perlu diberikan kepada Yang Berhormat Menteri dan KDN membabitkan fasa 2 yang bertujuan meminda fasa kurungan 1/15 Perlembagaan Persekutuan ini yang mengenakan syarat tambahan untuk isteri asing yang bersuamikan warga negara mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Kerana ini dapat memastikan mereka yang memohon secara pendaftaran ini dapat sekurang-kurangnya berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, syarat ini juga dapat mengelakkan sangkaan prejudis kepada isteri asing yang mendapat taraf warga negara ini dengan berbagai tumahan jahat ke atas mereka. Pada masa yang sama, Yang Berhormat Datuk Timbalan Speaker, saya amat berharap KDN mempunyai sumber tenaga yang mencukupi di bawah fasa 5 RUU ini yang memasukkan fasa baharu kurungan 1A ke dalam perkara 18 Perlembagaan Persekutuan yang menghendaki mana-mana individu yang berumur 18 tahun dan memohon warga negara perlu mengangkat sumpah dalam masa 48 bulan selepas mencapai umur 18 tahun. Jika tidak, individu itu akan terhenti menjadi warga negara. Saya tidak mahu mendapat aduan daripada golongan ini yang gagal menjadi warga negara disebabkan alasan KDN tidak mempunyai sumber tenaga yang mencukupi untuk memproses permohonan mereka. Dengan ini, Datuk Timbalan Speaker, saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Selanjutnya saya menjemput Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Jangan kerana satu kebaikan kita membuka pintu kepada 3 atau 4 kejahatan yang lain. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, the road to hell is paved with the best of intentions. Saya nak mulakan dulu dengan kebaikan yang pindaan ini bawa. Pujian wajib diberi dan pujian akan diberi. Dengan jelas, pindaan ini akan mengangkat dan memartabatkan golongan wanita yang sebelum ini dilayan dengan berbeza. Wanita yang warga negara Malaysia melahirkan anak Malaysia di luar negara tetapi dinafikan haknya hanya kerana gendernya. Dan kini dengan pindaan ini statusnya akan dikembalikan dan akan dapat layanan yang adil. Pindaan ini saya setuju dan sokong 100%. Saya juga perlu memuji Yang Berhormat Menteri secara peribadi. Kerana sebelum pindaan ini dibuat pun, sebelum dibawa ke Dewan ini, layanan kepada mereka baik. Satu persatu permohonan mereka telah pun diluluskan dan mendapat perhatian Menteri. Bukan setakat wanita,
Saya sebagai ahli Parlimen Muar banyak menghantar permohonan di dalam dan juga di luar kawasan saya yang mendapat perhatian menteri dan balasan. Agak sukar untuk menteri cepat jawab surat satu per satu. Dan perkara ini wajar mendapat pujian. Itu pujian bagi pindaan dan kepada Yang Berhormat Menteri. Kini tiba kritikan yang membina. Saya dengan izin ingin menjawab sahabat saya, iaitu Yang Berhormat Segambut. Saya mendengar dan meneliti ucapannya di mana beliau berkatakan, the women are watching, wanita di luar sana sedang memerhati, dan kalau tidak sokong akan ada akibat dan kesannya. Saya ingin menjawab bukan sebagai Syed Saddiq ataupun ahli Parlimen Muar, tetapi untuk membawa suara lebih 112 NGO dan lebih 84 individu berpengaruh. NGO dan individu berpengaruh ini telah pun mendedikasikan hidupnya, kerjayanya untuk membela wanita-wanita yang berisiko, yang paling susah, paling miskin, orang asal, yang telah pun mendedikasikan berdekat-dekat masanya untuk membela golongan yang paling berisiko. Dan NGO ini sendiri yang membantah, membangkang kerana ada beberapa masalah melalui pindaan regresif ni. Yang baik mereka sokong, tetapi ada pindaan regresif yang mereka bantah. So jangan paksa kita untuk menerima segala-galanya. Yang baik boleh kita terima, yang tidak baik boleh kita bangkang supaya boleh diteliti dan ditambah baik. Apa masalah di sini? Saya mulakan. Ya betul, wanita akan dapat pembelaannya, tetapi kumpulan yang paling berisiko akan dapat akibat padahnya. Mana kumpulan berisiko ini? Sebelum pindaan ini dibawa ke Parlimen, anak PR akan mendapat IC biru. Kita perlu faham, ini mungkin kata yang agak sensitif. Oh, tapi anak PR ini maksudnya mereka bukan warga negara Malaysia lah. Tidak ada kesetiaan di Malaysia. Saya nak bangkitkan individu-individu yang banyak datang ke pusat khidmat Parlimen saya. Mereka ini yang kadang-kadang tidak ada kewarganegaraan adalah kerana isu birokrasi. Mereka datang walhal telah menetap, bekerja, melahirkan anak di Malaysia melebihi 40 ke 50 tahun. Tetapi nasib mereka tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kita dah dengar tadi beberapa ahli Parlimen Sabah dan Sarawak bangkitkan orang asal di kawasan mereka. Tetapi tanpa pindaan ini, sekurang-kurangnya anak mereka secara automatik akan diberikan IC biru. Dengan itu, sekurang-kurangnya anak mereka akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Kenapa IC biru ini penting? Kerana ini melibatkan pembelaan kepada isu pendidikan, kesihatan, kebajikan, perkara asas. Tetapi dengan pindaan ini, apabila kita keluarkan terus anak-anak PR ini dan kini mereka tidak dapat secara automatik tetapi melalui pendaftaran, masalahnya kita mungkin akan mencipta generasi yang baru, iaitu generasi tanpa kewarganegaraan. Dan ini masalah yang sangat besar Tuan Yang di-Pertua, kerana akhirnya padah ataupun kesan negatif itu jauh lebih besar daripada kesan positif yang boleh dibawa, dan perkara ini perlu kita timbangkan sebaik mungkin. Saya nak jawab, saya faham dan saya kata niat saya rasa Yang Berhormat Menteri sangat baik, kerana Yang Berhormat Menteri tanpa gagal dalam bab case by case memang dia cepat jawab, dan perkara itu wajib dipuji. Tetapi adakah perkara ini akan kekal selama-lamanya? Kalau ada perubahan, apa akan berlaku? Atau adakah kita akan harapkan Yang Berhormat Menteri untuk melihat dan meneliti setiap satu permohonan yang jumlahnya puluhan ribu pada masa yang akan datang? Sebab itu saya katakan niatnya begitu baik, tetapi kita tidak boleh harapkan bahawa semua dari atas yang bawah kongsikan niat yang baik tersebut. So, with respect, it's not about you, Minister, tetapi ini melibatkan sistem yang perlu kita ada safeguard ataupun guardrails atau dengan izin prasyarat baik yang mencukupi supaya masalah ini tidak timbul. Izinkan 30 saat saja untuk saya rumuskan. So, apa cadangan saya untuk kita tambah baik pindaan ini? Dua perkara. Pertama sekali, kalau kita ingin luluskan pindaan perlembagaan ini, jangan kita keluarkan terus nasib orang asal ataupun perkataan PR daripada pindaan perlembagaan itu. Saya faham isu kesetiaan. Apa kita boleh lakukan adalah PR yang lahir di Malaysia, tinggal di Malaysia, menetap di Malaysia, kita boleh definisikan secara jelas. Maksudnya mereka yang betul-betul setia itu akan kekal, dan mereka yang ingin menggunakan klausa itu untuk isu mereka, kita boleh keluarkan. So we can specify dengan izin. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apa kita boleh buat adalah untuk luluskan pindaan bagi golongan ibu
dan tangguhkan pindaan regresif yang lain selagi kita belum dapat perincikan guardrails ataupun safeguard supaya walaupun nyambut menteri yang baik sudah tidak ada, tetapi sistem itu dapat kita tambah baik melalui safeguard, melalui pindaan perlembagaan ini. Dua cadangan saya, itu rumusan saya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Itu pandangan daripada MUA. Terima kasih Yang Berhormat MUA. Berikut saya silakan Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memulakan perbahasan ini dengan menyatakan perkara-perkara yang progresif, yang positif dalam pembentangan pindaan RUU berkenaan kerakyatan ini. Terima kasih kepada kerajaan kerana mengekalkan isu anak-anak terdampar ini. Maknanya kerajaan bersetuju apa yang saya fahamkan secara operational law, automatic. Makna anak terdampar ini dikekalkan seperti sebelum ini. Dan yang kedua, satu langkah yang progresif juga yang telah diambil oleh kerajaan dalam soal wanita-wanita rakyat Malaysia yang suami dia rakyat asing melahirkan anak di luar negara. Makna pindaan ini bersetuju supaya taraf yang sama wanita dan juga lelaki rakyat Malaysia dapat mewariskan kerakyatan pada anak masing-masing selepas perjuangan mereka lama. Ini perkara yang baik. Hanya saya minta Yang Berhormat Menteri, kalau boleh, tarikh penguatkuasaan itu, adakah selepas pindaan ini lulus nanti diperkenankan Yang di-Pertuan Agong, digazetkan barulah berkuat kuasa itu, atau saya berharap kalau boleh kita retrospektif, undur ke belakang yang sebaiknya sejak negara merdeka atau pembentukan Malaysia tak ramai pun yang umur begitu. Berilah mereka yang dah umur 60-70 tahun ini diiktiraf sebagai rakyat Malaysia. Jadi saya minta supaya retrospektif. Ini perkara yang positif yang kita kena akui kerajaan mendengar keluh kesah tapi ada satu perkara Yang Berhormat Menteri yang saya bimbangkan ialah soal anak-anak yang lahir di kalangan rakyat orang asli di Semenanjung, rakyat asal di Sabah Sarawak, di pedalaman, dan rakyat terutama kaum India yang bergenerasi, termasuk ramai di Johor yang dulu tinggal di estate-estate yang sudah bergenerasi. Ibu bapa mereka ini adalah PR, permanent resident. Mereka tak ada negara lain. Mereka lahir di sini tapi dokumen mereka tak lengkap, PR. Jadi mereka ada anak. Jadi bila dilahirkan anak ini, apa yang saya nampak pindaan kerajaan iaitu, kalau saya silap tolong betulkan, taraf kewarganegaraan itu melalui pendaftaran. Jadi saya faham kerajaan ada sebab-sebab macam tu. Tapi kalau boleh, betul-betul yang ibu bapa PRD tak ada negara lain, kita bagilah operational law kepada anak mereka supaya kita tidak menghadapi masalah generasi akan datang stateless. Anak-anak orang asli, orang India yang dulu bergenerasi di estate, orang-orang asal ini
Sebab pendaftaran itu kita fahamlah, tapi banyak dia punya birokrasinya itu. Jadi itu kebimbangan. Dan satu lagi kebimbangan yang saya ada, iaitu apabila permohonan itu secara pendaftaran dia turun daripada 21 kepada 18 tahun, ada kebimbangan. Selepas umur 18 tahun tu tak selesai lagi. Jadi ya ini mungkin diperbaiki oleh pihak kementerian. Dan akhir sekali dalam tak sampai 1 minit Tuan Speaker, jadi kena kaji balik ini soal wanita asing yang telah dapat kerakyatan Malaysia. Sekarang kerakyatan wanita asing itu yang suami ini rakyat Malaysia boleh terancam, boleh dilupuskan sekiranya kurang daripada 2 tahun selepas dia menerima kerakyatan itu, rumah tangga mereka bercerai-berai. Sedangkan sebelum ini tempohnya ialah bukan berdasarkan menerima kerakyatan itu, tetapi tarikh perkahwinan. Jadi kalau boleh Yang Berhormat Menteri, kesian mereka. Mereka kahwin rakyat kita, ada anak dah jadi rakyat Malaysia, porak perangga bercerai-berai mereka, hilang kerakyatan dia. Dia dah duduk lama di Malaysia. Jadi dapat dipertimbangkan daripada 2 tahun selepas dapat kerakyatan tu, kalau boleh kembalikanlah pada tarikh dia apa tu, perkahwinan dia tu. Kalau ini dapat dilakukan, saya dengan sedang hati nak nyokong pindaan ini. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Masih Gudang. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin menyentuh tentang pindaan berkenaan dengan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu yang berwarga negara Malaysia. Saya juga nak merakamkan sebagaimana Yang Berhormat Segambut nyatakan sebentar tadi, bahawa saya nak merekodkan juga ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga telah melakukan sesi libat urus, iaitu Tuan Yang Terutama Datuk Seri Wan Junaidi selaku mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, yang mana mengadakan sesi libat urus bersama dengan KDN, dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Malah saya juga nak merekodkan ucapan terima kasih juga kepada Datuk Seri Rina Harun selaku Menteri di Kementerian Pembangunan, mantan Menteri di Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, kerana di atas inisiatif dan usahanya meyakinkan pimpinan Perikatan Nasional pada ketika itu untuk memasukkan berkenaan hak dan juga nasib-nasib yang telah diterima oleh warga negara, ibu warga negara Malaysia, dan akhirnya berada di dalam manifesto Perikatan Nasional. Untuk itu Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan Seksyen 1A berkenaan dengan hak anak kepada pemasautin tetap PR mendapat kewarganegaraan Malaysia, yang mana impak pindaan ini, anak-anak yang dilahirkan kepada pemasautin tetap tidak akan lagi mendapat akses kepada warga negara secara automatik, dan ini menyebabkan risiko kewarganegaraan berbilang generasi bagi anak-anak pemegang PR yang tidak mempunyai status warga negara. Dan saya ingin menyentuh bahawa wujudnya peruntukan warga negara ini pastinya untuk kita memelihara identiti bangsa dan negara kita. Begitu juga untuk melindungi hak individu dan juga akses kepada pelbagai perkhidmatan. Dan kesan utama pindaan kepada Seksyen 1A ini adalah ke atas anak-anak orang asli. Yang Berhormat Tuan Speaker, pastinya antara orang yang memperjuangkan ini juga. Dan mereka antara orang yang terkesan, begitu juga dengan orang asal dengan status PR, terutama sekali mereka yang tinggal di pedalaman. Dan sejak berdekat, Jabatan Pendaftaran Negara telah mengeluarkan kad PR kepada individu yang hakikatnya adalah anak warisan Malaysia, contohnya individu komuniti orang asli dan juga orang asal di kawasan pedalaman. Masalah ini telah pun wujud sejak sekian lama dan berlanjutan kepada beberapa generasi disebabkan komuniti-komuniti ini ada mempunyai kemampuan yang terhad, akses yang terhad untuk mereka mendapatkan maklumat tentang pendaftaran kewarganegaraan negara.
Walaupun mereka sepatutnya diberikan hak warga negara secara automatik iaitu melalui kuat kuasa undang-undang di bawah Seksyen 1A bahagian 2 jadual 2 perlembagaan, namun mereka masih dikategorikan sebagai pemegang PR di dalam rekod JPN. Golongan ini tidak berupaya untuk menuntut hak-hak mereka di bawah perlembagaan untuk mendapatkan kewarganegaraan secara automatik. Oleh yang demikian, ini menjadikan golongan ini tanpa warga negara dari generasi ke generasi. Pindaan untuk memotong perkataan pemasluhatan tetap dalam Seksyen 1A yang dicadangkan oleh kerajaan akan memadamkan hak warganegaraan automatik golongan ini secara kekal selama-lamanya. Ini adalah satu langkah yang saya kira tidak adil dan tidak seimbang. Golongan ini mempunyai kebebasan asasi dan hak sama rata untuk mewarisi kewarganegaraan Malaysia dan untuk memastikan hak kewarganegaraannya dilindungi. Pada 23 Mac 2024, Menteri KDN telah menyatakan bahawa pindaan kepada peruntukan perlembagaan berkenaan isu warga negara ini tidak akan terpakai kepada anak-anak kepada ibu bapa yang berstatus pemastin tetap tanpa warga negara lain. Oleh demikian, untuk mengelakkan sebarang kekeliruan di kalangan orang ramai, saya ingin menyeru kepada Yang Berhormat Menteri untuk memberikan penjelasan dan juga menjamin bahawa yang pertamanya, bahawa hak anak kepada orang asli dan orang asal Malaysia yang berstatus pemastin tetap untuk mewarisi kewarganegaraan Malaysia tidak akan terjejas oleh pindaan Seksyen 1A ini. Bahawa kerajaan ini akan menghormati dan menegakkan kebebasan asasi hak keselamatan anak-anak orang asal ataupun orang asli untuk mewarisi kewarganegaraan Malaysia dan untuk memastikan hak kewarganegaraannya dilindungi. Dan yang ketiganya, bahawa kerajaan ini akan menyediakan dan menggariskan secara telus proses peraturan permohonan yang munasabah untuk memastikan golongan ini memperolehi kewarganegaraan. Dan yang keempat, bahawa semua peraturan dan syarat yang perlu dipenuhi oleh permohonan akan dibuat secara terbuka dan tidak lagi macam ni tak memenuhi syarat tapi tanpa diberikan kepada permohonan itu secara jelas dan nyata. Ini sangat banyak berlaku, Tuan Yang Di-Pertua. Dan yang kelima, bahawa jenis bukti sokongan yang perlu dikemukakan oleh pemohon dinyatakan secara terbuka serta apakah alternatif kepada sijil kelahiran yang tersedia kepada orang asli ataupun orang asal dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang tidak mempunyai dokumen rasmi dan menghadapi kesukaran untuk mengakses jabatan pendaftaran negara. Yang keenam, bahawa permohonan tersebut akan diproses hingga keputusan dalam satu tempoh yang tidak melebihi 1 tahun. Jika ada penolakan, sila berikan alasan dan jangan biarkan orang ternanti-nanti macam menunggu buah yang tidak gugur. Yang ini sangat menyakitkan hati keluarga dan juga pemohon. Dan yang terakhir 8, bahawa menteri akan membentangkan SOP, peraturan-peraturan JPN yang diperbarui dan prosedur-prosedur lain yang berkenaan kepada Parlimen melalui JKPK yang berkenaan dalam masa 6 bulan daripada sekarang. Dan saya juga mencadangkan agar sebuah jawatan kuasa pilihan khas Dewan Rakyat yang berkenaan diberikan mandat untuk menjalankan pengawasan terhadap prosedur-prosedur dan juga langkah-langkah perlindungan yang disediakan untuk melindungi pemegang penduduk tetap PR tanpa kerakyatan. Itu saja, mohon pertimbangan dan juga perhatian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Masjid Tanah. Masa telah pukul 1:02. Dengan itu majlis akan ditangguh sehingga jam 2:30 untuk sambung perbahasan.